Hai, Assalamualaikum Cik Adik, Cik Abang, Cikebum. Selamat datang kembali ke dalam channel saya. Kepada anda yang belum lagi tekan butang subscribe, sila tekan butang subscribe jika anda berminat dengan konten-konten yang ada di dalam video ini dan juga channel ini. Dan kepada anda semua yang terus setia ke dalam channel saya ucapkan terima kasih kepada anda semua, dan disebabkan oleh sokongan dan juga dorongan yang anda berikan, saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih menarik untuk anda semua tentang beberapa isu yang sedang berlaku di Malaysia, khususnya tentang pelarian dan juga etnik Rohingya yang telah menyebabkan negara kita ini mengalami beberapa masalah disebabkan oleh pendatang asing tanpa izin ini. Pada hari ini saya ingin memetik laporan daripada A Times yang menyatakan bahawa fungsi UNHCR, di dalam video sebelum ini saya telah pun mengkritik tentang kewujudan UNHCR yang kononnya menjadi wakil kepada PBB untuk menguruskan pelarian khususnya etnik Rohingya. Namun apabila diteliti secara lebih mendalam, sebenarnya mereka hanyalah melakukan sedikit sahaja perubahan kepada menguruskan etnik ataupun pelarian ini. Baiklah, pada hari ini saya akan menyatakan dan juga ingin menyampaikan laporan yang dipetik daripada A Times. Laporan ini telah dikeluarkan pada 2 Mei 2020 dan di dalam laporan tersebut telah menyebut seperti begini. Bantuan kemanusiaan untuk Rohingya bukannya di Malaysia, kata MCCF. Kuala Lumpur, 2 Mei, Pengerusi Malaysian Community Care Foundation MCCF Halim Ishak menegaskan mana-mana pihak yang benar-benar mahu membantu etnik Rohingya perlu menyalurkan sumbangan mereka kepada pembangunan di tempat asal mereka. Kita berharap beberapa pertubuhan bukan kerajaan NGO yang masih berretorik atas nama hak asasi dan kemanusiaan agar lebih realistik dalam memperjuangkan warga Rohingya demi masa depan masyarakat malang ini. Jika benar mahu membantu mereka, maka bantuan itu seharusnya lebih baik ke arah membangunkan masyarakat dan komuniti Rohingya di tempat asal mereka. Bantu mereka membina semula komuniti mereka di tempat asal mereka dan bukannya membantu mereka untuk menjadi pelarian merempat seumur hayat mereka, tegas Halim dalam satu kenyataan. Pada masa yang sama, beliau menegaskan tindakan menggalakkan etnik Rohingya untuk menjadi pelarian dan pendatang tanpa izin di negara lain adalah satu bentuk penganiayaan. Menurutnya, dunia maklum dengan aktiviti pemerdagangan manusia dan pelbagai sindiket haram berkaitan peluang ekonomi ke atas pelarian. Badan-badan NGO yang menyokong agar warga Rohingya kekal sebagai parti di Malaysia adalah sebenarnya telah menggalakkan mereka untuk kekal merempat tanpa kemajuan yang positif demi kebaikan etnik itu sendiri, katanya. Beliau menambah, sumbangan berjumlah berbilion ringgit telah disalurkan kepada Rohingya setiap tahun. Wang yang telah disumbangkan oleh Kerajaan Arab Saudi, Qatar dan Kesatuan Negara Eropah EU, malah Kerajaan Bangladesh sendiri telah membina penempatan khusus bagi warga Rohingya di Pulau Basan Char bagi membina komuniti mereka sendiri di tempat asal mereka, jelasnya. Satu gerakan pembinaan semula Rohingya di tempat asal mereka hendaklah dilaksanakan dengan segera. Ini dapat dilakukan melatih pemimpin mereka untuk mentadbir urus bantuan kewangan yang berjumlah berbilion ringgit setahun daripada seluruh dunia untuk pembinaan semula komuniti bangsa mereka. Malah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu perlu mengatur langkah secara drastik untuk pengurusan penempatan semula masyarakat Rohingya di tempat yang telah disediakan kepada mereka. Hentikan penganiayaan berterusan ke atas mereka dengan menggalakkan mereka terus berstatus sebagai pelarian pendatang tanpa izin di negara orang lain, kata Halim. Dan menjadi rahsia umum penglibatan pihak-pihak tertentu di atas nama keuntungan material telah menjual propaganda, simpati dan status agama. Beliau mengulas perkembangan semasa menyentuh isu pelarian di negara ini. Sebelumnya, pihak MCCF telah dikecam sebelumnya kerana memberi pendapat berhubung isu Rohingya semasa wawancara bersama sebuah radio tempatan. Kami amat berterima kasih kepada kerajaan kerana berpendirian tegas dalam isu mempertahankan kedaulatan negara berhubung pencerobohan bot pelarian warga Rohingya, ujarnya pada April yang lalu. Selain itu, beliau menegaskan Malaysia telah banyak memberi sumbangan dalam isu pelarian semenjak 40 tahun yang lalu, walaupun bukan salah sebuah negara daripada Convention Status Pelarian 1951 atau Protokol Status Pelarian 1967. Sejak 40 tahun yang lalu, Malaysia telah membantu pelarian perang daripada 57 buah negara dan menerima kemasukan warga Rohingya pada 2017 atas dasar kemanusiaan dan membentuk
sementara dari mengelakkan mereka dibunuh oleh junta tentera Myanmar ketika itu. Malah Malaysia juga adalah mendesak campur tangan PBB agar lebih serius menyelesaikan isu Rohingya ini pada tahun 2019 tambahnya lagi. Baik, laporan pun telah diberikan dan dibacakan, dan apa yang saya dapat simpulkan daripada laporan yang telah diberikan tersebut, saya bersetuju dengan pendirian kerana bagi saya ianya bersifat realistik, kerana ianya lebih melihat kepada apa yang terjadi di negara kita. Jika ingin menambah baik apa yang ada di Malaysia pada ketika ini, jika pelarian di Malaysia ini ingin ditempatkan di negara ketiga dan kita memakan masa untuk mereka ditempatkan, sebelum mereka ditempatkan, jadi tempatkan mereka di tempat yang khas. Seperti saya telah beritahu di dalam video sebelum ini, dan pada pendapat saya, mereka yang sudah berada di Malaysia perlu diberikan pendidikan tentang rancangan ataupun perancangan rumah tangga ataupun perancangan keluarga, kerana mereka langsung tidak memikirkan keadaan anak mereka itu membesar, kerana mereka adalah pendatang asing tanpa izin di negara seperti di Malaysia ini. Jadi nasib kepada anak-anak mereka itu bakal tidak mendapat status ataupun hak seperti warga negara Malaysia, itu adalah pasti, dan mungkin anak-anak mereka pun tidak mendapat pendidikan yang lebih formal. Jadi kesian kepada anak-anak mereka, adalah lebih baik untuk mereka merancang keluarga mereka. Dan yang kedua, mereka perlu diberi penekanan dan juga pengetahuan tentang undang-undang dan juga tata susila yang perlu ada untuk berada di negara Malaysia, kerana Malaysia ini terkenal dengan berbilang bangsa, berbagai agama, dan Malaysia terkenal dengan keharmonian negara itu tersebut. Dan disebabkan itu, saya tidak mahu ianya dicemari oleh jenayah-jenayah yang dilakukan oleh etnik-etnik Rohingya ini ataupun mereka yang berstatus sebagai pelarian ataupun parti ini. Jadi bila saya bercakap macam ni, ramai yang mengatakan bahawa mereka memanglah tak dapat pendidikan ataupun pengetahuan yang sempurna tentang agama, kerana mereka tidak mendapat pendidikan agama yang formal, kerana mereka sebagai pelarian, mereka berpindah randah di satu tempat ke satu tempat. Jadi disebabkan itulah tugas anda NGO bukan sekadar menyuarakan. Apa yang anda perlu lakukan adalah, jika mereka tak ada ilmu, berikan ilmu kepada mereka. Jika mereka tidak tahu, beritahu kepada mereka, kerana anda sebagai orang yang melaungkan ingin menyelamatkan dan juga ingin membantu etnik Rohingya ini secara holistik. Jadi mengapa anda ingin mempersoalkan kita perlu menerima mereka seadanya? Bukankah lebih baik jika mereka menerima kita ataupun mereka memahami dahulu budaya dan juga tata susila dan juga peraturan dan juga undang-undang di negara yang mereka ingin jadikan sebagai perlindungan sebelum mereka ditempatkan ke negara yang ketiga. Jadi take note kepada NGO-NGO di luar sana, kerana anda bersuara seolah-olah anda tidak berpijak di bumi yang nyata. Jadi setakat itu saja pandangan peribadi saya. Anda bebas untuk memberikan pandangan peribadi anda di ruangan komen, dan jangan lupa sila tekan butang subscribe dan sharekan video ini kepada rakan-rakan anda, dan stay safe, stay at home, dan Assalamualaikum.